Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang ke video pertama saya. Jadi dalam video yang pertama ni saya akan share dahulu apa pengalaman dan dari perjalanan saya daripada airport KLIA ke airport Dubai. Yang ni adalah video pertama saya. Jadi jangan lupa tekan like, komen dan subscribe untuk mengikuti lebih banyak perjalanan saya semasa di Perancis. Jadi pada 1 hari bulan 9, saya dah sampai di KLIA beberapa jam lebih awal untuk memastikan semua proses berjalan lancar. Tiket saya pukul 6 petang. So, saya datang dan masuk check-in pada pukul 3 petang. Suasana dekat lapangan terbang dia tak sibuk sangat dan semua berjalan dengan lancar. Jadi, saya terus check-in luggage dan terus melalui pada pemeriksaan keselamatan. Untuk check-in luggage, saya diberi untuk 35 kilo dan saya naik Emirates. Jadi sementara untuk tunggu boarding di gate, saya ada masa sikit lah untuk pusing-pusing sekeliling KLIA. So kita pun solat siap-siap dan kita terus melalui custom dan kita teruslah pergi ke bahagian boarding dekat gate. So untuk kali ni saya pergi ke Perancis dalam tempoh 4 bulan. Jadi untuk saya pergi sini saya dah packing, saya bawa satu beg luggage yang besar dan juga satu beg hiking, beg detail tu. Masa boarding ni saya dah tinggal bawa satu beg sandang sahaja dan saya pakai sweater. Tapi untuk siapa-siapa yang tak pernah naik flight untuk jangka masa yang panjang, saya suggest untuk tak perlu pun pakai sweater sebab dalam pesawat Emirates dah pun disediakan selimut. So sebenarnya tak perlu pun lah pakai baju yang tebal-tebal sebab bagi saya agak panas. So masa boarding, saya terus masuk dan melangkah ke dalam pesawat. Agak ramai. Saya memang duduk di tepi tingkap, so saya beratur dan masuk sampailah saya dapat duduk. Beg kita letak di atas dan terus masuklah. Nasib badan kalau dah duduk dekat tepi tingkap, memang susah sikit lah kalau nak keluar pergi ke toilet dan sebagainya. So kalau anda naik pesawat untuk tempoh jangka masa yang panjang, lebih baik untuk ambil tempat duduk yang ada dekat laluan. Kalau memang duduk dengan kawan-kawan atau dengan family, tu tak ada masalah lah kalau nak duduk tingkap ke, nak duduk kat tengah-tengah ke. Kalau duduk macam saya, kes seorang, so sebenarnya lebih baiklah duduk dekat bahagian laluan yang mudah supaya kita senang nak regangkan badan ataupun kita nak pergi ke toilet. Ini adalah pertama kali untuk saya pengalaman untuk naik kapal terbang dalam tempoh masa yang panjang dan ini juga adalah first time saya naik pesawat Emirates. So pengalaman saya, kita duduk dalam kelas ekonomi ni, semua dah diberi pun. Bagi saya dah cukup lah. Dalam ni kita ada dapat bantal, kita ada dapat selimut. Lepas tu kita diberi satu headset untuk kita boleh dengar lagu, muzik dan sebagainya. So dekat depan kita ada satu macam monitor dan kita ada dibagi macam satu tablet ataupun satu holder untuk kita macam jadi remote control lah untuk kita nak main game, kita nak pilih lagu, tengok movie dan sebagainya. Lepas tu dia ada bagi satu macam mini meja untuk kita makan ataupun nak letak barang. So ini adalah pemandangan lah yang terakhir sebelum saya dapat naik dan take over untuk ke Dubai. Kapal terbang Emirates berlepas daripada Kuala Lumpur jam 5 petang. Penerbangan daripada KLIA pergi ke Dubai ambil masa lebih kurang dalam 7 jam. Saya dijangka sampai masa tu adalah pukul 2 pagi waktu Malaysia ataupun lebih kurang 10 malam waktu Dubai. So sepanjang penerbangan saya guna access full untuk monitor yang disediakan. So dalam tu ada filem, ada muzik, ada movie, boleh tengok main game dan sebagainya. Dan kita diberi makan sebanyak 2 kali sepanjang 7 jam tu lah. So sekali sejam selepas kita penerbangan dan sejam sebelum sampai di Dubai. So sepanjang tempoh penerbangan saya ambil peluang untuk record video, kita tengok awan dan sebagainya. Walaupun bagi saya penerbangan ni agak panjang, tapi sangat-sangat experience yang sangat barulah untuk saya.
masa tengah rekod ni memang betul-betul syahdu lah. So kita dah tengok bumi Malaysia daripada atas, okay, semakin jauh dan semakin kecil. Masa ni memang betul-betul syahdu sebab bila tengok-tengok balik macam ni betul-betul nak pergi jauh, nak pergi Perancis, meninggalkan semua family, tinggal adik-beradik, tinggal anak buah. So masa ni macam betul ke tak betul ni kan nak pergi Perancis. Lepas tu 4 bulan pula, macam saya pula memang tak pernah pergi jauh. So ni lah, dia betul-betul syahdu lah, pergi pula seorang, tak ada kawan, tak ada orang Malaysia yang kita kenal. Itulah pengalaman dia. Saya kalau naik kapal terbang mesti saya ingat ayat ni. Dalam buku Ramli Awal Mursyid, cerita pasal yang Parlimen Sunan tu, awan kalau dapat ku capai maka saktilah hamba. Memang klise gila ayat ni. Ada orang tanya saya macam mana boleh pergi Perancis dan kenapa pilih pergi Perancis. Okay, so pertama sekali macam saya ni memang dah lama lah mengimpikan nak pergi ke luar negara, study dan sebagainya. Tapi saya lepas habis SPM tu result tak berapa okey, so tak dapatlah pergi kan. Masa tu memang jealous gila lah tengok member yang dapat pergi negara Jepun, pergi study kat France, kat UK, Manchester dan sebagainya. Lepas tu masa kita belajar diploma, degree dan sampai master, saya tak dapat apa-apa peluang. Maksud tu masa saya memang tak terdedah dan saya tak tahu ada peluang-peluang nak pergi keluar lah. So memang tak ada. Cuma masa saya dah sambung PhD ni, lecturer saya, supervisor saya tu memang menggalakkan saya untuk try lah pergi mana-mana di luar untuk buat attachment. So masa ni saya jumpa sebelum saya pergi ke sini ataupun sebelum saya apply pergi sini, saya ada apply beberapa lagi lah iklan untuk pergi ke negara-negara lain, China dan juga Jerman tak silap saya. Tapi masa tu tak lepas sebab ada beberapa requirement lah, maksudnya dia nak perlukan bidang-bidang lain. So masa yang saya dapat pergi Perancis ni adalah sebab saya tengok iklan bawah kampus France Malaysia. So untuk siapa-siapa yang berminat untuk buat attachment untuk belajar di luar negara, boleh tengok dekat website Campus France Malaysia. So dia adalah satu agensi di bawah Embassy of France. Dia buat satu program di mana dia menawarkan semua pelajar-pelajar sarjana muda, pelajar master dan juga pelajar PhD untuk buat attachment ataupun kita panggil macam mobility lah ke negara Perancis. Dengan syarat kita ada kenalan-kenalan ataupun lecturer ataupun universiti yang sedia menjadi host semasa kita pergi ke sana lah. So macam tu, macam saya minta bantuan lecturer saya untuk carikan kenalan dia dekat Perancis dan saya dapat minta buat surat jemputan dan saya minta universiti tu untuk jadi macam host saya lah selama 4 bulan ke Perancis. So sebab itulah saya pilih ke negara Perancis. Dan saya pilih universiti tu sebab kira macam dah ada connection lah antara Universiti Malaysia Terengganu dan juga Universiti Belitung Sud, kawasan yang saya pergi tu lah. So untuk saya pergi ni, saya dapat full sponsor tiket penerbangan pergi dan balik. Dia ada sponsor allowance bulanan, dan allowance bulanan tu cover untuk duit makan dan juga untuk perumahan jugalah. Dan masa tu visa kita pun free juga. So banyaklah yang dia cover. So saya pergi daripada bulan September sampailah hujung tahun Disember 2024. Okay, kita tiba di waktu dinner. So untuk dinner kita diberi 2 pilihan, 2 set. So sama ada nak makan masa tu chicken kurma dengan satu lagi tu pasta ke apa tak ingat. So saya pilih chicken kurma, nasi. So kalau naik Emirates tak perlu risau, InsyaAllah makanan yang disediakan semua halal. Kalau naik yang lain-lain mungkin kena request halal food lah. So masa ni ada chocolate cake, ada air orange, ada roti dan sebagainya, memang full set. So kita makan dulu.
Setelah 7 jam penerbangan, akhirnya kami tiba dekat lapangan terbang Dubai. Pemandangan waktu mendarat tu memang cantik gila. Lapangan terbang Dubai ni memang besar dan moden gila. Dia daripada jauh tu kita dah nampak lah sebenarnya. Nanti saya akan sharekan dalam next video. Terima kasih menonton video pertama saya. Jangan lupa untuk subscribe dan nantikan video seterusnya. Nanti saya akan share pengalaman saya transit dekat Dubai dan macam mana daripada Dubai kita terus kepada next flight dan turun pula di Paris. Okay? Thank you semua yang tengok video ni. Kalau ada sebarang komen ataupun cadangan, boleh komen, tinggalkan di bawah. Nanti saya akan improve lagi untuk next video. Okay, jumpa lagi. Terima kasih.